Jalinan di antara anak dan juga ibu adalah satu jalinan yang cukup erat dan tidak pernah berbelah bagi. Yang pastinya si anak ini berada dalam kandungan rahim ibunya mendapat nutrisi yang sepenuhnya melalui ibu. Darah juga mengalir melalui tali pusat dan tali pusat sebenarnya mempunyai banyak kebaikan yang mana ramai di antara anda di luar sana tidak mengetahui mengenainya. Nak tahu? Ikut saya. Okey, bersama dengan Farah sekarang ni dan Cik May yang akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang darah tali pusat. Betul Cik May? Betul. Yes. Okey, so kita nak kena buat apa sekarang? Apabila ni sampel sampai di mak-mak kita, kita buat labeling kat sini dulu. Lepas tu kita kena letak kat pass box ni. Ini pass box ialah untuk keselamatan yang penting. Lepas tu, diorang akan bersihkan dan buat processing kat dalam. Apa sebenarnya darah tali pusat ni sebenarnya? Okey, nama dia pun ada darah tali pusat. Maknanya kita akan ambil darah daripada tali pusat itu. So, darah tali pusat ini mengandungi stem cells yang merupakan sel induk di badan manusia. So, stem cells ini boleh menjadikan rawatan. Dan rawatan ini ialah satu-satunya rawatan yang sangat penting dan terbaik untuk penyakit darah kanser macam pesakit thalassemia. Sebenarnya bukan untuk bayi sahaja ataupun untuk ibu bapa dia ataupun untuk siapa-siapa. Okey, ini kita kena tengok penyesuaian. Kita kena buat itu penyesuaian, kita panggil HLA matching. Sebenarnya kan bila kita sebut pasal darah tali pusat ni, darah ini adalah kepunyaan ibu ataupun kepunyaan si bayi. Selalu orang pun akan tanya soalan Saya ini. macam confuse lah, ibu ke darah bayi? Selalu orang ingat ialah ibu punya sebenarnya. Okey, tapi bukan. Darah tali pusat ini ialah bayi punya. Apa bezanya isi tali pusat dan juga darah tali pusat? Stem cells yang di dalam darah tali pusat dengan isi tali pusat ialah berlainan. Dalam darah tali pusat tu kita panggil hematopoietic stem cells yang boleh mendorong penyakit darah kanser sahaja. Dalam isi tali pusat itu ialah mesenchymal stem cells. So mesenchymal stem cells ini boleh mendorong membentukkan itu tisu-tisu yang rosak. Okey, sekarang kita berada di kita punya changing room. Kebersihan amat dititik beratkan. Hanya kot makmal, penutup kepala dan kasut yang telah dinyah kuman sahaja yang boleh digunakan di dalam makmal ini. Okey, kalau tadi Farah bersama dengan Miss May dan sekarang ni Farah bersama dengan Mr. Oi yang mana merupakan ketua di Jabatan Makmal ini. Okey, mungkin Mr. Oi boleh kongsikan dengan Farah dan juga mereka dekat luar sana tu. Tadi awal-awal kehadiran kami di sini, Miss May ada berikan sebuah kotak. Betul. Dalam satu pintu kecil. Kemudian apa lagi proses selepas itu? Okey, so kotak ni. Okey, kotak ni. Ini yang panggil collection kit untuk cobbler. Okey. Selepas bayi dilahirkan, doktor-doktor yang terlatih akan mengutip cobbler di dalam beg darah yang direkakan untuk cobbler. Lepas tu, dia akan proses pengambilan darah dari ibu mengambil masa 2 hingga 5 minit. Dan tidak berisiko dan ibu tak akan berasa sakit. Selepas itu akan dibawa balik ke dalam makmal dan dalam kat makmal ni kita akan extract stem cell dari cobbler dan selepas itu kami akan menyimpan stem cell yang sudah di-extract. Stem cell akan disimpan dalam bags atau cryovalve. Okay, selepas itu ia akan disimpan dalam tangki simpanan, orang panggil cryo storage tank. So, sejuk. So, kalau dilihat dari sini, dia disimpan dalam liquid nitrogen fasa awap. So, dalam negatif 190 degree Celsius. Kebaikan dia is like dia dapat sembuh things like leukemia. Not only for kids tapi untuk adult juga. Bila kita bersalin, kita potong tali pusat tu and then kita ambil darah daripada placenta tu. Tali pusat pun kita boleh disimpan. Itu kebaikan CryoCord. Darah tali pusat ni boleh digunakan untuk family kita juga. Darah tali pusat ni dia boleh generate collagen. So untuk orang yang nak guna untuk awet muda bolehlah. Dengan simpanan darah tali pusat ni dia akan selamatkan nyawa kita lah. Bukan nyawa kita tapi nyawa orang lain juga. Persatuan Academy of Pediatrics dari Amerika menyarankan penyimpanan darah tali pusat kepada ibu bapa hanya apabila terdapat anak mereka yang mengalami penyakit kronik dan anak yang seterusnya mungkin bermanfaat dari penyimpanan darah tali pusat tersebut. Sekarang ini saya berada di Shah Alam. Saya bersama dengan Puan Yati dan juga keluarga. Siapa nama ni?
Dalila. Ni siapa nama? Davina. Dia juga jawab. Ni kakaknya. Okey, digambarkan Puan Yati juga merupakan salah seorang yang menggunakan kaedah darah tali pusat ini. Kenapa, dari mana tahu tentang ini dan adakah Puan Yati suka kaedah yang digunakan ini? Darah tali pusat ni saya gunakan kerana saya rasakan dia lebih selamat. Sebab mengikut doktor, kita mempunyai 2 prosedur, 2 cara untuk thalassemia, penyakit-penyakit thalassemia ni, 2 cara rawatan. Satu melalui pemindahan sel darah tali pusat, satu lagi melalui pemindahan sumsum tulang. Tapi dalam masa yang sama, saya memerlukan donor yang sesuai untuk Dalila. Dalila yang kakak? Yang Dalila. Tapi sekarang ni, dalam masa yang sama, kami, ayah dengan ibu tak boleh derma untuk dia sebab dua-dua pembawa penyakit yang sama. Jadinya, kami terpaksa usahakan untuk mencari siapa yang sesuai untuk Dalila. Berbincang dengan doktor pakar, kami dapati terpaksalah cari donor yang sesuai, iaitu adik dia lah yang paling sesuai. Kiranya dengan kelahiran adik bongsu ni membantu kakak sulung? Ya. Kaedahnya. Kenapa dengan kakak ni? Mungkin boleh kongsikan dengan penonton di luar sana? Dalila dilahirkan normal, tapi bila usia dia 7 bulan, doktor detect dia ada thalassemia. Masa tu dia tak boleh gerak, tak boleh bangun, tak macam budak umur 7 bulan. Lepas tu hari-hari kena blood transfusion sampai saya rasa urat dia dah tak jumpa. Doktor kata, saya fikirkan okey, apa yang terbaik untuk Dalila? Doktor kata okey, 2 cara. Satu, pemindahan sumsum tulang ataupun melalui sel darah tali pusat. Jadi yang terkini, pemindahan sel darah tali pusat adalah yang terbaik sebab dia tidak menyakitkan mana-mana belah pihak. Sekarang ni macam mana aktiviti anak-anak, tahap keaktifan dia? Macam kalau dulu mungkin ada sakit, sekarang ni saya tengok dia sangat aktif. Dulu setiap kali nak masuk darah, dia akan seminggu tu dia akan tidur, letih, tak main. Sampai hari dia dah masuk darah, dia baru okey balik. Tapi sampai bila kan macam tu? Sekarang ni dia dah lepas transplant tu lebih aktif daripada tak payah charge bateri. Maksudnya macam tu. Dapat melihat keistimewaannya. Yang pasti darah tali pusat ini sebenarnya dapat merawati pelbagai jenis penyakit walaupun ada pelbagai jenis ubat yang telah pun diperkenalkan. Saya harapkan dengan adanya darah tali pusat ini dapat mengubah hala tuju untuk bidang perubatan.